Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom saudara-saudari dalam Yesus. Hari ini kita ingin sekali lagi membuat renungan bersama menerusi Kolose bab 2 ayat 16 sehingga 17. Menerusi dua ayat ini kita ingin renungkan satu tema, yaitu kesamarataan dalam Kristus. Kesamarataan dalam Kristus. Sama-sama kita baca dua ayat ini. Ayat 16. Oleh itu, janganlah biarkan orang membuat peraturan tentang apa yang kamu makan atau minum, atau tentang hari-hari perayaan agama, atau perayaan bulan baru, ataupun tentang hari Sabat. Semua peraturan itu cuma bayangan yang daripada hal-hal yang akan datang. Tetapi kenyataan daripada hal-hal itu ialah Kristus. Saudara-saudari, pernahkah kamu mendengar rakan-rakan kita berbual di gereja? Wah, Anda nampak semakin Kristen hari ini. Oh, wah, kamu ni semakin macam orang-orang semakin kuat dalam Kristen. Oh, saudara-saudari, saya tidak tahu apakah yang muncul dalam fikiran Anda kalau ada orang bercakap seperti ini kepada Anda. Adakah orang Kristen, ada jenis orang Kristen yang biasa-biasa, ataupun ada orang Kristen yang semakin Kristen, ataupun ada Kristen muda, ada Kristen tua? Nah, kita melihat di dalam ayat renungan firman pada hari ini, yaitu di dalam sebelum kita melihat ayat 16 dan 17 ini, sebenarnya kita telah sama-sama menerajui beberapa ayat di dalam Kolose bab 2 ini, yaitu dalam ayat 1 hingga 11. Sebenarnya dia telah mengajar kita tentang orang-orang Kristen telah menjadi tubuh Kristus, sepenuhnya menerusi kemenangan Yesus di atas segala kuasa di dunia ini. Dan dalam ayat 16 dan 17 pada hari ini, dia menekankan bahawa tiada orang dapat membuat penghakiman berdasarkan ritual ataupun adat yang telah dipadam oleh Yesus di atas kayu salib. Ada sekolongan orang Jewish cuba menyesatkan ajaran di gereja ataupun di kalangan orang-orang Kristen bahawa Yesus tidak mencukupi. Anda perlu patuh kepada peraturan-peraturan seperti peraturan-peraturan yang terkandung dalam buku Imamat bab 11. Begitu banyak perkara kamu perlu patuhi, barulah Anda boleh menjadi seorang Kristen. Sekadar menerima Tuhan Yesus tak cukup. Kamu mesti mematuhi peraturan-peraturan di gereja. Saudara-saudari, golongan ini adalah golongan legalisme. Dan dengan legalisme, golongan ini mereka percaya bahawa dengan kita berbuat baik ataupun mematuhi peraturan, seseorang itu akan mendapat merit keselamatan. Maksudnya, untuk kita mendapat keselamatan, kita mesti percaya Tuhan Yesus, tambah dengan peraturan, mematuhi peraturan A, mematuhi peraturan B dan sebagainya. Barulah kita boleh memperolehi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudari, adakah ini perkara yang betul? Adakah ini fahaman yang betul? Di dalam ayat 16 dan 17 pada hari ini, kita telah diingatkan bahawa peraturan-peraturan yang ditentukan oleh manusia ini tidak dapat menentukan keselamatan kita. Bermaksud, ajaran mereka tentang pencapaian manusia, keselamatan manusia adalah berasaskan Kristus tambah dengan pekerjaan manusia. Kalau kamu buat dengan baik, maka kamu akan peroleh keselamatan tersebut. Saudara-saudari, ini adalah ajaran yang bukan daripada ajaran Tuhan Yesus. Mereka mengajar bahawa jika kita makan cara tertentu dan menyembah pada hari tertentu, maka kita akan menjadi orang yang lebih rohani. Kita akan menjadi orang yang lebih Kristen.
Adakah ini ajaran daripada Tuhan Yesus? Tidak. Saudara-saudari, dalam Roma bab 10 ayat 4 berkata, Kristus ialah titik tamat hukum supaya pembenaran didapati oleh setiap orang yang beriman. Sangat jelas di sini menyatakan bahawa bukan menerusi perbuatan, bukan menerusi segala peraturan yang kita patuhi, barulah kita akan perolehi keselamatan. Keselamatan itu datang daripada saat kita beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi, Anda tidak boleh berkata kepada seseorang, saya sedar bahawa Anda sepenuhnya sudah berada dalam Kristus, tetapi Anda tidak boleh masuk ke dalam gereja saya kerana Anda tidak mengkuduskan hari Sabat seperti kami, atau makan dan minum seperti kami, atau berpakaian tidak seperti kami apabila Anda datang ke gereja. Tidak ada. Tidak ada kenegaraan kelas kedua di dalam kerajaan Allah. Kita semua memiliki satu jenis kenegaraan yang sama, yaitu kita menjadi anak kepada Tuhan yang kita sembah itu. Kenegaraan yang kita dapati adalah kenegaraan kelas pertama. Tak kira latar belakang kita, tak kira apakah perbuatan kita, peraturan apa yang telah Anda patuhi ataupun Anda tidak patuhi, tetapi menerusi keimanan kita dalam Kristus. Keberadaan kita di dalam kerajaan Allah adalah dengan satu syarat sahaja, yaitu 100% menerusi kematian dan juga kebangkitan Yesus. Saudara-saudari, kita bersyukur pada pagi ini sebab kita semua rata-rata kita sudah memiliki Yesus. Rata-rata kita sudah menjadi orang Kristen. Hari ini kita dengan penuh keberanian datang kepada Tuhan dan memanggil Tuhan kita sebagai Bapa, dan kita boleh masuk ke dalam kerajaan Allah seperti yang dijanjikan ada Allah kepada kita semua. Bukan menerusi perbuatan, bukan menerusi peraturan, bukan menerusi pelbagai cara yang manusia fikir itulah cara untuk kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak. Hanya satu cara, yaitu 100% percaya kepada kepenuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita. Saudara-saudari, saya ingin kita sama-sama renungkan, adakah kebiasaan tertentu yang dapat memisahkan kita daripada Kristus? Adakah Anda, saya, dan yang lain-lain saudara-saudari seiman dalam Yesus adalah sama rata di gereja Anda? Sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kerana saat kami menerima Tuhan Yesus, kami sudah memiliki keselamatan. Saat kami membuka pintu hati menerima Tuhan Yesus ke dalam hidup saya, maka saya sudah perolehi keselamatan. Terima kasih Yesus kerana bukan menerusi perbuatan, bukan menerusi segala peraturan yang telah saya patuhi, barulah saya boleh masuk ke dalam kerajaan Allah yang Engkau berikan. Terima kasih Yesus, segala perbuatanmu masih lagi boleh membantu, masih boleh melayakkan saya untuk datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih kerana di dalam Yesus kami semua adalah sama rata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya telah berdoa dan ucap syukur. Amin.